Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulakan pengajian kita ini dengan kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguruskan sekalian alam. Kita melafazkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah. Malam ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran, pengajian tadabbur ringkas bagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bertopikkan kepada al-amthal, iaitu perumpamaan ataupun permisalan-permisalan. Alhamdulillah, malam ini merupakan pertemuan kita siri yang ke-13, yang mana insya-Allah malam ni kita akan mempelajari perumpamaan yang ke-11 dari 66 perumpamaan yang pernah kita senaraikan sebelum ini. Jadi sebelum saya bentangkan, kongsikan perumpamaan tersebut, izinkan saya tunjukkan terlebih dahulu senarai 66 perumpamaan, senarai semak, bagi memastikan kita tahu ke manakah sudah sampai mana ataupun apa yang kita akan pelajari pada setiap Khamis pada malam Jumaat. Okay, kalau tuan-tuan lihat seperti yang saya paparkan di Zoom ini, tuan-tuan akan lihat kalau kita bincang tadi, kita kata kita nak belajar yang nombor 11. Yang ke-11, yang mana yang ke-11 ini adalah perumpamaan yang berdasarkan kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Imran. Kita akan masuk malam ni permulaan perumpamaan di dalam surah Al-Imran. 10 yang pertama perumpamaan semuanya ia berada dalam suratul Al-Baqarah. Manakala yang ke-11 kita ambil daripada surah Al-Imran. Okay, kita tengok sampai nombor 66 ni. Nombor 66 adalah surah Al-Muddathir. Jadi kita belajar pelan-pelan, tak perlu kita terkejar-kejar. Moga-moga sehingga tahun 2023 ni, insya-Allah kita akan dapat menghabiskan ke 66 perumpamaan yang telah kita senaraikan. Okey, perumpamaan ini kalau tuan-tuan lihat, nanti saya kongsikan nota ringkas sahaja. Kita lihat perumpamaan yang ke-11. Okey. Perumpamaan yang ke-11 ini adalah merujuk kepada ayat yang ke-59 surah Al-Imran, surah yang ketiga, yang mana ayat 59 ini kalau tuan-tuan buka Al-Quran, ia berada pada muka surat yang ke-57. Muka surat yang ke-57. Okey, kita lihat ayat dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam.
khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Okay. Ayat 59 ini artinya inna sesungguhnya, mathala permisalan, perumpamaan, Isa iaitu kejadian Nabi Isa, indallah di sisi Allah, ka seperti, mathali sama seperti Adam, seperti kejadian Adam. Kemudian Allah memperincikan Adam ni Allah cipta dia bagaimana? Khalaqahu, iaitu Allah telah menciptakan Adam itu min turabin, daripada tanah. Summa, kemudian, qala lahu, Allah berfirman kepada kejadian Adam itu, Allah kata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Okey, ayat ini kalau kita lihat dari sudut terjemahan, saya yakin ayat ni mudah untuk difahami kerana ayat ni topik perbincangannya adalah tentang penciptaan Nabi Isa dan penciptaan Nabi Adam. Kemudian Allah menerangkan dengan lebih lanjut Nabi Adam itu daripada tanah. Okay. Jadi apa tafsiran bagi ayat ini? Okey, saya nukilkan apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alaih. Okay. Al-Imam Ibn Kathir ketika dia mengulas ayat inna mathala Isa indallah. Kalau kita baca tadi kan ayat tu dia kata sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah. Okey, apa maksud perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah? Okey, kalau kita baca pada tafsiran Ibnu Katsir, maksud ayat ini Allah Ta'ala nak menerangkan kekuasaan Allah di dalam menciptakan Nabi Isa tanpa wujudnya seorang bapa. Jadi ayat yang potongan ayat inna mathala Isa indallah membawa maksud Allah nak kata, Allah nak paparkan di sisi Allah, Nabi Isa ini Allah ciptakan dia dengan kekuasaannya tanpa seorang ayah. Okey. Apa maksud kamathali Adam? Sama seperti Adam, maknanya Allah Ta'ala kata Adam pun, seperti mana Ibnu Katsir kata, Ibnu Katsir tafsir dia kata, Adam pun Allah ciptakan ia dengan tidak melalui seorang ayah. Sama macam Nabi Isa. Nabi Isa di sisi Allah, iaitu penciptaan Nabi Isa di sisi Allah, sama seperti mana Allah menciptakan Adam tanpa ada bapa. Tetapi Adam ini lebih menarik, dia juga tanpa melalui ibu. Okay, jadi kalau kita gabungkan potongan ayat inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, seperti mana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Katsir, maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni dialah yang ciptakan Isa, Nabi Isa, dia juga lah ciptakan Adam. Allah ciptakan Nabi Isa ini tanpa ada bapa, begitu jugalah Allah menciptakan Adam tanpa seorang bapa, bahkan tanpa seorang ibu. Okay. Kemudian, kan Allah menerangkan kepada kita bahawasanya khalaqahu min turabin, Allah telah menciptakan Adam daripada tanah. Okay. Menciptakan Adam dari tanah, saya rasa kita
tak perlu kita nak ulas panjang lebar kerana kita semua sedia maklum bahawa Adam memang ia diciptakan daripada tanah. Okay. Jadi bagi sesiapa yang ingin mengetahui berapakah jenis-jenis peringkat tanah yang Allah ciptakan bagi Nabi Isa, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki melihat kembali rakaman pengisian jejak 25 Rasul tentang Nabi Allah Adam. Iaitu kelas pada setiap hari Sabtu malam Ahad. Kita telah pun mempelajari tentang kejadian Nabi Allah Adam daripada tanah. Jadi tuan boleh rujuk pada rakaman tersebut, tuan boleh dapatkan nota, ada diterangkan dengan lebih terperinci. Okay. Oleh sebab itu, saya tidak meletakkan perincian kejadian Adam itu daripada tanah. Okay. Tapi saya bawa satu contoh sahaja hadis yang Allah menyebutkan bahawasanya dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, yang mana Allah telah menciptakan Adam dari suatu genggaman dari seluruh bumi. Maknanya tanah yang Allah ciptakan Nabi Adam itu merupakan tanah yang diambil daripada seluruh bumi melalui satu genggaman. Okay. Ini satu hadis yang menyebutkan tentang Adam tu daripada tanah. Jadi kita kena tengok pada ayat-ayat yang lain. Okay. Kemudian daripada ayat ini sebenarnya apakah mesej, apakah yang Allah nak sampaikan kepada kita sebenarnya? Okay. Kita pun sedia maklum bahawa sasaran ayat ini Allah tujukan khusus. Kalau di zaman Nabi SAW, ayat ini disasarkan khusus kepada mana-mana pihak yang mereka telah tersalah anggap bahawasanya Nabi Isa ni sangat istimewa sehingga wujudnya kepercayaan Nabi Isa ini adalah anak Allah. Jadi apabila Allah datangkan perumpamaan ini sebenarnya adalah untuk membersihkan, membetulkan bahawasanya Nabi Isa tu dia bukanlah anak Allah. Tetapi Nabi Isa ni dia sama macam Nabi Adam. Allah ciptakan Adam, Allah juga ciptakan Nabi Isa. Jadi nak tahu lebih lanjut, menarik kalau kita baca apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir. Okay. Al-Imam Ibn Kathir, beliau ada membuat sedikit ulasan. Okay. Dia kata, Allah lah yang telah menciptakan Adam tanpa mempunyai bapa, pasti juga Allah lebih mampu nak menciptakan Isa. Okay, jelas. Sebab kita tahu Nabi Isa tak ada bapa, Nabi Adam pun tak ada bapa juga. Tetapi yang lebih menariknya, Nabi Adam ni tanpa ada seorang ibu. Jadi Nabi Isa ni kata Allah menciptakan Adam tanpa ada bapa. Maksudnya Ibn Katsir kata kalau Allah tu boleh ciptakan Adam tanpa bapa, maka sudah pasti Allah juga mampu untuk menciptakan Nabi Isa. Okay. Jika ada mana-mana pihak yang mendakwa Isa itu adalah anak Allah, dibolehkan. Maksudnya, jika dakwaan Isa itu ialah anak Allah, dibolehkan. Maksudnya kata Al-Imam Ibn Kathir, dia kata okeylah, dia kata kalaulah kita terimalah, contohnya kalaulah diterima dakwaan
yang mengatakan Isa tu anak Allah kerana Nabi Isa tanpa bapa, maka boleh jugalah kalau kita mendakwa Nabi Adam tu juga adalah sebagai anak Allah, bahkan lebih layak lagi, lebih patut lagi kalau kita nak kata macam tu. Ini tuan-tuan jangan pegang, tuan-tuan jangan salah faham, bukan kita kata boleh menisbahkan Allah tu ada anak, tak. Tapi ini untuk menerangkan, nak memberikan hujah yang logik, nak membuat analogi dia. Maksudnya kata Ibnu Katsir kata, kenapa mereka boleh mendakwa Nabi Isa tu anak Allah kerana tanpa bapa? Kenapa mereka tak mendakwa Nabi Adam tu sebagai anak Allah? Sedangkan Allah menciptakan Adam tu lebih menakjubkan lagi daripada Nabi Isa. Itu maksud dia. Okey, maksudnya kalau ada mana-mana pihak, contohnya seperti golongan Nasrani lah, kalau dia kata, boleh, patut kita memang Nabi Isa tu anak Allah kerana dia tak ada bapa. Nabi Ibn Katsir kata pula, kalau macam tu, patut jugalah, lebih patut lagi kalau kita katakan Adam tu adalah anak Allah. Okey. Kemudian Nabi Isa, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah, dia melanjutkan lagi perbincangannya. Okey, dia kata dakwaan Adam sebagai anak Allah itu adalah satu kebatilan. Macam tu juga dakwaan Isa sebagai anak Allah juga adalah satu kebatilan, bahkan lebih lagi kebatilan dia. Maksud dia begini, kalau ada mana-mana pihak yang dia menggunakan hujah bahawa boleh nak kata Isa tu anak Allah sebab lahir tanpa bapa, maka Ibnu Katsir kata yang lebih patut lagi anak Adam lah. Lebih patut dikatakan dia anak Allah kerana lebih dia langsung juga tak ada bapa, tapi juga tak ada ibu. Okey, tetapi dakwah itu sebenarnya tak boleh lah. Jadi kalau ada pihak yang kata mana boleh kata macam tu tentang Adam. Jadi kita kata kalau tak boleh kata Adam macam tu, macam Nabi Isa tu, maknanya apa? Maknanya Adam pun tak boleh, Nabi Isa pun tak boleh lah. Jawapan dia macam itulah, seperti mana yang diulas oleh Al-Imam Ibn Katsir. Kalau tuan-tuan baca sejarah penurunan ayat yang kita sedang belajar ni, sebenarnya ayat ini ayat yang Allah kemukakan kepada Nabi SAW semasa Nabi didatangi oleh beberapa orang daripada golongan Nasrani daripada Najran. Jadi apabila Nabi berhujah tu, Nabi berdialog dengan pihak Nasrani ni, maka Allah suruh Nabi SAW membawa hujah seperti perumpamaan yang kita pelajari pada malam ini. Okay. Jadi kita teruskan dengan pengajaran. Apa yang kita dapat belajar daripada perumpamaan pada malam ini? Okay. Nombor satu, kita dapat pengajaran dia. Nombor satu, kita dapat belajar bahawasanya betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Tak ada cacat celah pun kekuasaan Allah. So perumpamaan ni kita dapat belajar apa? Allah ni nak bagi tahu dia sangat berkuasa. Dalam masa yang sama, Allah nak bagi tahu itulah keagungan dia, yang mana Allah ni dia Maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Maksudnya kalau kita nak kaitkan pengajaran nombor satu ni, kalau ada manusia rasa pelik kan Nabi Isa ni lahir, Maryam boleh mengandungkan dia tanpa bapa, kan? Maka
Kenapa kamu tak pelik apabila Allah menciptakan Nabi Adam? Kalau ada, maknanya dua-dua sudut tu sebenarnya apa? Allah nak mengatakan bahawa dia berkuasa nak ciptakan mana-mana makhluk dia. Nak ciptakan dia tanpa bapa? Boleh. Nak ciptakan dia tanpa ibu? Boleh. Nak ciptakan daripada tanah? Boleh. Okay, itu sudut yang pertama. So, sudut yang pertama ni sudut yang menambahkan lagi keyakinan kita, iman kita tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Okay. Nombor 2, kita dapat belajar Nabi Adam dan Nabi Isa Nabi Adam alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dua-dua makhluk ini manusia ini merupakan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Nah, jadi maksudnya daripada Allah kata kan Allah kata sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah, maknanya dari sudut Allah mencipta, membawa maksud Adam tu pun Allah cipta dia. So Nabi Isa tu pun Allah cipta dia. Jadi sesuatu yang Allah cipta, maka dia memegang gelaran makhluk. Nabi Adam makhluk, Nabi Isa pun adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Secara tak langsung Allah nak bagi tahu sebenarnya juga kita dapat belajar apa? Adam, kalau Allah tak kata kun fayakun, tak jadilah Adam. Macam tu juga Nabi Isa. Nabi Isa pun kalau Allah tak kata kun fayakun, maksudnya tak adalah Nabi Isa. Maknanya Nabi Adam pernah melalui tidak wujud. Macam itu juga Nabi Isa pernah melalui dia tidak wujud. Okay. Nombor 3, pelajaran nombor 3, P yang ketiga. Okay, kita dapat belajar penciptaan Nabi Adam. Tanpa bapa, tanpa ibu, lebih menakjubkan lagi. Kejap. Talian saya terdengar tak suara saya ke ada mana-mana gangguan? Sekejap Suara Ustaz dengar tapi dia ada macam bunyi-bunyi sikit. Bunyi apa tu? Bunyi? Bunyi tak, dia macam bunyi tak nak cakap bunyi macam mana, tapi dia ada macam sound ganggu sikit lah, tapi suara dengar je. Ya. Sekarang okey pula. Sekarang dah okey. Okey. Nombor 3, kita dapat belajar apa? Penciptaan Nabi Adam tanpa bapa dan penciptaan Nabi Adam tanpa ibu itu sebenarnya lebih menakjubkan lagi daripada penciptaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu fakta yang tak boleh nak ditolak oleh pihak-pihak golongan yang mengagungkan Nabi Isa. Namun begitu, walaupun hebatnya Nabi Adam itu daripada penciptaan Nabi Isa, tetap kita kena mengatakan bahawa kedua-dua ini adalah manusia ciptaan Allah. Seperti pelajaran nombor 2 tadi. Okay. Pelajaran nombor 4, kita dapat belajar lemahnya dan batilnya hujah bagi pihak yang menjadikan Nabi Isa itu salah satu daripada 3 Tuhan ataupun Nabi Isa ni sebagai anak Tuhan. So mana-mana dakwaan yang kata macam tu telah tertolak, telah dibangkang oleh perumpamaan yang telah kita pelajari tadi. Sebab apa? Sebab tak ada pihak pun yang kata Nabi Adam tu adalah anak Allah. Kenapa mereka boleh mengatakan Isa tu adalah anak Allah? Nak menunjukkan apa? Hujah itu sebenarnya tak betul pun. Salah, lemah dan batil. Okay. Pelajaran yang kelima yang kita dapat belajar, kejadian Nabi Adam AS ini, dia bermula daripada tanah. Kalau Nabi Isa ni
terus Maryam hamil kan Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Adam, Allah ceritakan ia memang bermula daripada tanah, seperti mana yang saya nukilkan sebentar tadi hadis sahih riwayat Abu Daud. Okey, pelajaran nombor 6 yang kita dapat belajar. Tiada sebarang kepayahan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan sesuatu. Allah ni kalau dikata kun saja, jadilah. Walaupun pada hakikatnya Allah Ta'ala tak perlu cakap kun pun. Memang dia boleh ciptakan. Tetapi Allah nak menunjukkan kepada sebab. Ada usaha tu nak jadikan sesuatu tu. Jadi Allah kata kun, maka jadi. Kita tak bolehlah nak buat macam Allah. Kun, dapat makan. Kun, tak ada. Jadi Allah Ta'ala ni, dia tidak perlu payah-payah nak menciptakan sesuatu. Kenapa? Kerana dia itu adalah Tuhan. Okey. Kemudian nombor 7. Sebelum pergi nombor 7, kita tengok ada ayat lain dalam surah Yasin. Yang mana kita tahu dalam surah Yasin, Allah kata, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala ni apabila dia mengkehendaki nak buat sesuatu, nak adakan sesuatu, Allah hanya berfirman kepada benda itu, jadilah engkau, maka ia akan terus jadi. Okay. Pelajaran yang ke-7 yang kita dapat belajar pada malam ini, bahawa Allah Ta'ala ini mempunyai sifat apa? Kita belajar tentang Allah Ta'ala ni dia berkata-kata. Itu yang Tuhan kata tadi kan. Qala lahu kun fayakun. Maknanya Allah Ta'ala ni dia berfirman. Maknanya Allah ni dia berkata-kata. Kun. Sebab Allah katakan kun, jadilah engkau. Maka jadilah ia. Maknanya Allah tu berkata. Cuma kita tak boleh memikirkan bagaimana Allah itu mengatakan kun. Adakah sama seperti manusia berkata-kata? Kita tidak mengetahuinya. Cuma kita meyakini pelajaran nombor 7 tu bahawa Allah Ta'ala ni dia berkata-kata. Seperti mana dia berkata kun, jadilah engkau. Okay. Nombor 8 kita dapat belajar pada malam ini adalah apabila perintah Allah ni ditujukan kepada sesuatu. Contoh macam tadilah, Allah tujukan kata-kata dia kepada Adam yang Allah cerita tadi tanah. Maknanya Allah Ta'ala ni kalau dia tujukan, kalau perintah Allah ni ditujukan pada mana-mana pun, seperti mana Allah tujukan dengan perkataan kun, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Tidak ada mana-mana perintah Allah yang Allah tujukan, yang Allah arahkan seperti mana Allah nak katakan kun. Tak ada yang tak jadi. Dia pasti akan terjadi. Okey, 8 pengajaran yang dapat kita pelajari. Mungkin ada lebih lagi, tapi cukup dengan 8 pengajaran bagi ayat yang kita baca sebentar tadi. Jadi kita teruskan kepada satu lagi perkara penting dalam sesi tadabbur ringkas perumpamaan ini adalah apa yang kita perlu lakukan setelah kita memahami tafsiran ayat, kita memahami tentang pengajaran-pengajaran ayat dia. So tindakan kita yang boleh kita senaraikan ada 2. Okay, ini saya bagi contoh. Okay, tindakan pertama, kita kena meyakini. Bukan kita tak yakin, kita yakin dah. Tapi bila kita belajar, lagi-lagi yakin akan kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu tindakan kita. Kita kena menambahkan lagi yakin. Okay. Tindakan nombor 2, kita kena memperakui dan meyakini bahawa
Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu dia adalah makhluk Allah yang cipta dia. Macam manusia-manusia yang lain yang Allah cipta. Macam kita Nabi Isa, apa persamaan dia? Persamaan kita dengan Nabi Isa, Nabi Isa Allah yang ciptakan. Kita pun Allah yang ciptakan. Jadi kita kena berpegang, meyakini bahawa Nabi Isa itu dia tidak ada memiliki sifat ketuhanan. Dia bukan anak Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tetapi dia manusia. Dia adalah makhluk seperti kita. Cuma bezanya dia Rasul lah. Itu je beza dia. Okey. Untuk pelajaran tindakan yang pertama dan yang kedua ni, saya nak nukilkan dengan satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mana Nabi SAW bersabda. Okay, Nabi SAW bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhum minhu, wal jannatu haqq wan naru haqq, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Okey, apa maksud hadis ini? Okay, Nabi SAW bersabda, maksudnya begini. Sesiapa yang dia bersaksi, dia kata, aku bersaksi, aku mengakui bahawa tidak ada ilah, iaitu tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, yang Allah ni tiada sekutu baginya. Lepas tu dia bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dia juga bersaksi, dia memperakui dengan yakin bahawa Isa adalah hamba Allah. Isa ni utusan Allah. Isa ni adalah kalimah Allah yang disampaikan kepada Maryam. Kalimah Allah yang disampaikan kepada Maryam iaitu kalimah kun fayakun tu. Itu maksud kalimah yang disampaikan kepada Maryam, maksud dia kalimah kun fayakun itulah menyebabkan Maryam ini mengandungkan Nabi Isa. Lepas tu kalau ada siapa-siapa dia yakin, dia bersaksi bahawa Nabi Isa ni adalah roh yang memang Allah cipta dari Allah. Allah menciptakan roh untuk Nabi Isa itu. Lepas tu dia bersaksi bahawa syurga itu benar, neraka itu benar. Nescaya Allah akan masukkan ke dalam syurga dengan perbuatan yang telah dia kerjakan. Maknanya, kalau kita memperakui Isa itu adalah makhluk Allah, dia hamba Allah juga, dia itu adalah Rasul Allah, dengan kalimah kun fayakun itulah ibu dia Maryam mengandungkan dia. Nabi Isa ni adalah roh yang Allah ciptakan. Maka kita ini termasuk salah seorang manusia yang Allah akan jamin masuk ke dalam syurga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Maka selesailah pengisian kita untuk perumpamaan yang ke-11 yang kita pelajari pada malam ini, iaitu merujuk kepada surah Al-Imran ayat 59 muka surat 57. Kita belajar satu saja pada malam ini. Jadi kita akan sambung pengisiannya pada minggu hadapan, insya-Allah pada minggu hadapan. Tapi sebelum kita tangguhkan pengisian kita, adakah tuan-tuan dan puan-puan mempunyai persoalan, boleh kemukakan. Ataupun jika ada tuan-tuan dan puan-puan ada penambahan pun, bolehlah kemukakan. Dialu-alukan untuk sama-sama kita mendapat manfaat. Silakan kalau ada apa-apa persoalan. Tak ada persoalan. Okey. Alhamdulillah, kita dapat mempelajari, kita dapat
kita dapat 8 pengajaran dan kita dapat menyelarikan 2 tindakan. Moga-moga pertemuan kita, perjumpaan kita walaupun secara online pada malam ini, moga-moga Allah memberikan kita kelebihan kita berada pada majlis ilmu. Semoga Allah memberikan kita rahmatnya, Allah memberikan kita ketenangan, Allah menghapuskan dosa-dosa kita, Allah memberikan kita keberkatan. Dan kita termasuk dalam kumpulan manusia yang layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim kerana kita berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim dan kita mencari pengajaran dia dan kita ingin melakukan perubahan, penambahbaikan daripada apa yang kita pelajari. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk bilangan yang ke-12 adalah cerita tentang nafkah orang kafir. Okay, InsyaAllah kita jumpa pada minggu berikutnya. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan kerana di atas penglibatan tuan-tuan dan puan secara langsung dan tidak secara langsung, kepada yang ada membuat sumbangan kepada Akademi Tadabbur Malaysia dalam banyak bentuk sumbangan. Mungkin ada orang sumbang dari sudut wang ringgit, ada orang sumbang dari sudut dia menyebarkan info yang mana-mana iklan anjuran Akademi Tadabbur Malaysia, sumbangan tuan-tuan mendoakan, sumbangan tuan-tuan memberikan nasihat, memberikan memberikan tujuan, itu semua termasuk dalam kebaikan. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas segala sumbangan yang sebaik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita sudahi pengisian kita dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakallah khairan Ustaz.